Hai, Assalamualaikum Satu Amik. Apa khabar? Cikgu Azura binti Wahab akan mengambil alih subjek pendidikan seni visual untuk kelas kamu. Cikgu harap kamu dapat memberikan kerjasama yang baik. Untuk PDPR kali ini, kita akan teruskan dengan tajuk rupa. Di akhir pelajaran nanti, cikgu nak korang dapat menghasilkan satu dokumentasi rupa dalam bentuk video dengan kreatif serta melengkapkan 5 latihan formatif dengan betul dan tepat berkenaan dengan jenis rupa, alam semula jadi, objek buatan manusia serta karya seni visual serta apakah fungsi rupa. Setiap penghasilan karya seni visual memerlukan kombinasi aplikasi unsur seni dan juga prinsip rekaan bagi memastikan karya seni visual itu bermutu. Penggunaan unsur seni ini penting sebagai elemen asas yang wajib bagi menghasilkan sesebuah karya seni visual. Manakala penerapan prinsip rekaan ini pula adalah secara sebahagian atau keseluruhan pula dianggap sebagai pelengkap kepada gaya pengolahan sesuatu gubahan karya seni visual. Kalau dulu dipanggil asas seni reka. Sekarang bahasa seni visual. Kenapa? Sebab dia bukan sahaja dihasilkan untuk menghasilkan karya seni visual, tetapi bahasa seni visual ini adalah satu komunikasi yang perlu korang gunakan semasa pembentangan untuk mendapat tahap penguasaan 6. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil seni visual? Contohnya, cikgu akan bagikan, kalau seni halus, contoh dia lukisan, catan, arca dan juga cetakan. Manakala dalam bidang komunikasi visual, sangat banyak. Dalam penghasilan reka bentuk grafik, poster, simbol, logo, kaligrafi, tipografi, pembukusan, dah banyak lagi. Manakala dalam bidang reka bentuk industri untuk menghasilkan model hiasan dalaman. Dalam tradisional pula, korang akan aplikasikan untuk tembikar ayaman, ukiran kayu, dan seterusnya. Dan banyak lagi hasil-hasil karya seni visual. Kelas. Ni gambar apa? Agak-agak gambar apa ni? Kenapa ada titik? Satu titik kat sini, satu titik kat sini. Lepas tu ada titik-titik macam ni. Lepas tu ada satu garisan. Ni apa? Murid-murid, ini merupakan adalah penghasilan garisan. Garisan merupakan satu siri susunan titik-titik yang bersambung-sambung. Dari satu titik kepada satu titik. Dia tidak akan bercantum. Itu adalah garisan. Apa pentingnya garisan ni? Garisan ni adalah untuk menghasilkan suatu tone di dalam penghasilan seni visual bagi lukisan. Tanpa satu titik, maka takkan adalah hasil karya seni visual. Sebab itulah unsur seni garisan merupakan unsur seni yang paling penting dalam penghasilan seni visual. Garisan dia ada banyak. Ada panjang, pendek, tebal, nipis dan halus. Tadi cikgu dah tunjukkan garisan tu apa, macam mana untuk menghasilkan garisan. Sekarang korang dapat membezakan di antara garisan dan rupa. Kalau garisan, dua titiknya takkan bercantum. Manakala rupa adalah pertemuan antara permulaan dan penghujung garisan sesuatu garisan untuk menghasilkan rupa. Tadi dia berpisahkan awal dengan akhir. Sekarang awal dengan akhir ni dia akan bercantum. So, itulah rupa. Faham? Cikgu tunjukkan dua gambar yang berbeza kat sini. Yang ni merupakan rupa. Rupa mempunyai satu permukaan dan bersifat dua dimensi, 2D tanpa jisim. Manakala gambar yang sebelah ni merupakan bentuk. Bentuk mempunyai struktur, jisim dan isi padu serta bersifat 3D. Dan bentuk juga terhasil daripada dua ataupun lebih rupa ataupun permukaan. Rupa mempunyai satu permukaan
Manakala bentuk mempunyai dua atau lebih permukaan rupa sebab dia berjisim kan. Kita boleh tengok dia dari pelbagai sudut. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah sebab dia berjisim. Berbeza dengan rupa, dia beri satu pandangan sahaja. Jadi cikgu harap kamu dapat membezakan di antara rupa dan juga bentuk. Ni ada perbezaan. Ni bentuk rupa-rupa geometri. Bersifat rata, dua dimensi dan tidak berjisim. Manakala yang sebelah ni merupakan bentuk. Tiga dimensi boleh dilihat dari pelbagai sudut pandangan, kanan, kiri, depan dan juga belakang. Yang tulisan yang tipografi rupa dan bentuk ni pun merupakan satu rupa juga. Rupa terdiri daripada dua jenis iaitu rupa geometri dan organik. Rupa organik merupakan rupa yang bebas tanpa sudut, lingkaran garis luarnya berlalu bebas, tidak mempunyai sempadan dan terhasil secara spontan. Manakala rupa geometri pula ialah rupa yang mempunyai sempadan, bersudut, bersifat statik dan biasanya menggunakan alat geometri untuk menghasilkannya. Jenis-jenis rupa ini wujud pada alam semajadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Kita boleh tengok contoh. Objek-objek ini secara realistiknya merupakan bentuk. Tetapi apabila dia dihasilkan menjadi rupa, menjadi satu logo yang bersifat dua dimensi dan nyata. Ni kalau ikutkan betulnya secara realistiknya buah apple ni adalah bentuk sebab kita boleh pegang dia boleh tengok daripada pelbagai sudut berjisim. Semua-semua objek ni dia berjisim. Tapi bila diolah dia akan menjadi rupa, dihasilkan secara dua dimensi. Objek buatan manusia tengok. Ini gambar apa? Walaupun telah dijadikan secara dua dimensi, tetapi kita masih boleh mengenali objek tersebut. Yang ni yang telah diringkaskan. Bila diringkaskan macam ni, ni yang menghasilkan logo sebagai satu untuk organisasi sesebuah syarikat. Yang diringkaskan, kita masih lagi still dapat tengok, dapat kenal apakah objek tersebut. Seterusnya adalah karya seni visual. Ni adalah logo. Logo menggunakan muka type. Ini corak-corak yang diulangkan. Ini mungkin yang potongan bawang ke bunga kan yang diulang-ulang menjadi rupa ni untuk dia menghasilkan pembalut hadiah ataupun corak buku. Sama juga dengan yang ni. Rupa juga boleh dilihat secara rupa positif dan juga rupa negatif. Cuba lihat gambar raja di bawah untuk mengetahui langkah-langkah penghasilan rupa positif dan juga rupa negatif. Objek asalnya adalah ikan. So kita lukis je garisan luar struktur kacian tu. Gambar ikan. Yang luar je. So yang dalam dia tak perlu. Untuk cara penghasilan rupa tak perlu lukis sisik, garisan kat dalam tak perlu. Dia hanya garisan luar kajian sahaja. Seterusnya kita gelapkan seluruh rupa tersebut. Hitamkan je, tak perlu tone pun. Hanya hitamkan. Pun ni dah jadi rupa. Itulah untuk penghasilan rupa. Still nampak mulut dia tapi dalam dia tak ada apa-apa, tak ada jalinan ke, tak ada garisan, hanya dia bersifat rata. Kalau yang kita hitamkan di dalam, itu adalah rupa positif. Kita nak tengok objek ikan tu. Kalau kita warna di luar, gelapkan latar belakang dia, tu dipanggil rupa negatif. Kalau kat luar adalah rupa negatif. Kalau kita gelapkan ikan tu adalah rupa positif. Apakah kepentingan rupa dalam kehidupan kita? Rupa ni adalah mempunyai pelbagai fungsi. Olahan rupa
boleh menghasilkan corak, lambang, logo dan tipografi. Olahan rupa yang berulang-ulang boleh menghasilkan corak secara tindanan, penambahan dan pengurahan. Macam contoh kat sini. Ini teknik tindanan. Menggabungkan dua rupa. Tindih, lepas tu mengulang. Maka menghasilkan corak. Ini penambahan. Gabungan, lepas tu warna semua jadi corak. Yang corak-corak ni lah yang akan, rupa bila dia buat secara ulangan akan menghasilkan corak. Corak tu untuk pembalut hadiah, wrapping paper, corak, wallpaper, dan macam-macam. Itu pentingnya rupa. Olahan rupa juga boleh menghasilkan logo ataupun simbol. Logo atau simbol ialah rupa ringkas sesuatu objek. Murid-murid boleh kenal pasti tak logo simbol yang di bawah ni. Simbol-simbol ni dia membantu menyelesaikan masalah kita. Selain daripada itu, dia juga adalah pemberi maklumat. Boleh tahu kan yang ni? Yang dia menyelesaikan masalah kita. Selain itu ialah memberi maklumat. Ini adalah logo syarikat. Logo syarikat. Ni untuk menggunakan tipografi. Muka type yang huruf-huruf ni. Pepsi, Permapina, Adidas. Itu adalah tipografi. Merupakan elemen dalam penghasilan reka bentuk logo, poster dan juga pembukusan. Kalau yang menggunakan muka type, itu adalah tipografi. Tipografi yang paling asas adalah penggunaan garisan grid 3/5. Ini contoh-contoh logo syarikat yang menggunakan rupa. Murid, cikgu dah terangkan pengenaan dengan rupa. So, cikgu nak ukur kefahaman korang berdasarkan 4 soalan. Soalan ni cikgu ambil dalam buku teks pada muka surat 37. Soalan ni korang boleh salin dan lukis dalam buku lukisan korang. Ada 4 soalan dan lepas tu cikgu nak korang SS dan masukkan dalam grup kita untuk cikgu tandalah. Yang ni pula sebagai satu kerja sekolah korang. Ini cikgu boleh bagi masa 1 minggu untuk korang siapkan. Kalau settle awal, korang boleh bagi ke cikgu. Cikgu nak korang hasilkan satu video dengan penggunaan sumber lain. Menggunakan Quick, Viva Video ataupun macam-macam lagi yang apps yang ada. Cikgu rasa korang pun dah expert kan. Berkenaan dengan tajuk kita hari ni, rupa. Jadi, korang tak perlu nak buat nota. Cikgu anggapkan video tu sebagai satu nota korang. Dalam video tu, perlu pastikan ada nama dan kelas. Dalam video tu, pastikan ada definisi rupa, jenis rupa, fungsi rupa dan gambar-gambar rupa yang lain. Contohnya logo, hasil karya yang menggunakan rupa, semuanya yang berkaitan dengan rupa. Tak perlu panjang pun. Masa yang cikgu peruntukkan adalah masa dalam 1 minit je. Tak perlu panjang sampai 3-4 minit. Hanya satu video yang ringkas sahaja. Ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu anytime. Semoga berjaya. Dan terima kasih.